Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah pada petang ini pertemuan kita buat siri yang kedua tadabbur surah Al-Bayyinah, yang mana siri yang pertama telah pun kita lakukan pada hari Selasa minggu lepas untuk siri yang pertama, yang mana pada siri yang pertama yang lalu kita telah pun menyebutkan bahawa surah Al-Bayyinah ini namanya adalah Al-Bayyinah, itu adalah merujuk kepada Al-Hujjatul Al-Wadihatu, maknanya bukti yang nyata ataupun hujah yang jelas. Al-Bayyinah juga ia merujuk kepada sesuatu yang menjelaskan kebenaran dalam pelbagai perkara. Jadi kita telah sebut pada siri yang pertama, Al-Bayyinah sebenarnya merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah ini telah menyampaikan isi kandungan Al-Quranul Karim. Jadi Rasulullah ini dia dinamakan Al-Bayyinah kerana Rasulullah SAW menjelaskan, menerangkan kebenaran dalam pelbagai sudut. Surah Al-Bayyinah ini kita telah menyebutkan di antara tujuan bagi surah Al-Bayyinah ini, tujuannya adalah untuk surah Al-Bayyinah ini merupakan bukti bahawasanya Al-Bayyinah itu telah pun disampaikan kepada orang-orang kafir. Tidak kira orang kafir ini, mereka ini digelar Ahlul Kitab ataupun orang-orang kafir yang terdiri daripada penyembah berhala dan patung-patung yang mereka digelar dengan al-musyrikin. Dia umum, tidak kira musyrikin yang berada di Mekah ke, musyrikin Arab ke, bukan Arab ke, maka surah ini telah pun menjadi bukti bagi Allah Subhanahu wa taala, menjadi hujah kepada Allah Subhanahu wa taala bahawasanya Al-Bayyinah itu telah pun didatangkan, telah pun disampaikan kepada semua manusia. Maka di antara sasaran utama manusia itu, kalau kita merujuk kepada ayat ini, ia merujuk kepada orang kafir daripada Ahlul Kitab dan juga Al-Musyrikin. Kita sedia maklum bahawasanya Al-Bayyinah iaitu Rasul Allah, Rasulullah, Rasul Allah yang diutus oleh Allah ini memang dihantar, diutuskan kepada semua lil alamin, untuk sekalian alam. Tetapi perbincangan di dalam surah Al-Bayyinah ini adalah merujuk kepada orang-orang yang telah menjadi kafir, terdiri daripada Ahlul Kitab dan juga Al-Musyrikin. Jadi ayat pertama, Alhamdulillah, telah pun kita ulas pada pertemuan yang pertama pada minggu yang lalu, yang mana ayat yang pertama ini kita dapat belajar
bahawasanya Allah memberitahu kepada kita bahawasanya orang-orang kafir yang terdiri daripada Yahudi, dia agama Nasrani, dia adalah penyembah patung dan berhala ni, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sama sekali, melainkan setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Jadi pada ayat yang kedua telah pun kita baca pada pengisian yang lalu, ayat 2 memberikan kita jawapan apakah itu al-bayyinah. Jadi al-bayyinah pada ayat yang kedua merujuk kepada rasulun minallah. Ia adalah seorang rasul daripada Allah. Maknanya seorang rasul yang diutuskan oleh Allah. Kalau kita perhatikan ayat yang kedua, kita akan jumpa ada huruf tanwin, rasulun. Kenapa diletakkan tanwin? Kita tahu bahawa kalau tanwin, ia akan merujuk kepada kata nama. Sebab dia ada tanwin, maka dia adalah kata nama. Okey, kata nama dekat rasul ini, ia adalah kata nama am. Kita panggil kata nama am ataupun disebut dengan istilah an-nakirah. Kenapa kita nak perjelaskan tentang rasulun, ada tanwin, menunjukkan kata nama am? Okay. Fungsi digunakan kata nama am pada perkataan rasulun menunjukkan kepada ta'ziman, adalah untuk pengagungan kepada rasul iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengagungkan Nabi Muhammad ini dengan Allah menyebut tugasnya iaitu seorang rasul, iaitu utusan. Utusan dari siapa? Minallah, daripada Allah. Jadi di sini kita mendapat jawapan, al-bayyinah ini sebenarnya adalah seorang rasul, seorang utusan yang diutus oleh Allah. Penting perkataan rasul yang diutus oleh Allah, dari Allah, pilihan Allah. Jadi rasul ini, al-bayyinah ini, yatslu, sentiasa membacakan, iaitu sentiasa tilawah, membacakan untuk dirinya sendiri, membacakan kepada orang lain. Apa yang dibaca? Suhufan, iaitu lembaran-lembaran. Suhufan merujuk kepada lembaran-lembaran yang ditulis, yang ada tulisan, yang ia sifatnya mutahharah. Suhuf iaitu lembaran-lembaran yang mengandungi tulisan-tulisan, yang lembaran itu sifatnya adalah mutahharah, iaitu suci. Suci daripada apa? Kita jelas dalam kuliah yang lalu, iaitu suci, mutahharah, suci daripada sebarang kebatilan, suci daripada kesesatan, suci daripada kedustaan, suci daripada kesyirikan, suci maksud juga membawa maksud terpelihara daripada syaitan. Jadi rasul iaitu Nabi SAW yang memegang kepada gelaran rasul ini, yang dihantar oleh Allah, yang dipilih oleh Allah ini, sentiasa membacakan lembaran-lembaran yang suci. Lembaran-lembaran yang suci ini mengandungi maklumat berkenaan dengan perkara apa? Ayat yang ketiga menerangkan fiha kutubun qayyimah. Terkandung di dalam suhuf,
yang suci tadi itu kutubun. Kutubun seperti mana yang telah pun kita nyatakan pada siri yang pertama, kutubun seperti mana yang ditafsirkan oleh Ibnu Jarir Al-Tabari. Kata-kata Ibnu Jarir ini ada dimuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir yang merujuk kepada kandungan kitab-kitab dari Allah. Kalau kita baca dalam tafsiran dalam tafsir Al-Munir, perkataan kutubun itu merujuk kepada tulisan-tulisan. Maknanya kutubun maknanya maktubun yang mengandungi tulisan-tulisan. Kalau kita baca dalam pentafsiran lain, ada para ulama mengatakan kutubun dekat situ merujuk kepada hukum hakam yang ada di dalam lembaran-lembaran suci. Jadi yang pastinya suhuf yang suci itu dia adalah kutubun. Maksudnya ia adalah yang mengandungi tulisan. Tulisan tentang apa? Tulisan tentang kitab-kitab yang suci, ada maklumat di dalam tu, mengandungi hukum-hukum yang berada dalam suhuf tersebut, yang mana kutubun dekat situ dinyatakan sifatnya adalah qayyimah, yang lurus, yang membawa kepada keadilan, yang mustaqimah, yang tidak membawa kepada kesalahan, yang membawa kepada penyelewengan. Maknanya, erti katanya, ringkasannya, ayat nombor 3 ni menerangkan bahawa apa yang Rasulullah SAW bacakan yatlu itu adalah maklumat isi kandungan Al-Quran yang ia bersifat qayyimah, yang bersifat membawa manusia kepada jalan yang lurus. Yang suhufan mutahharah itu mengandungi tulisan hukum hakam yang membawa kepada kebaikan, tidak membawa kepada kesesatan, tidak membawa kepada penyelewengan. Itu adalah ayat 1 sampai ayat 3 berkaitan dengan al-bayyinah. Jadi kita telah pun menyebutkan sinopsis ringkas, atau kita kata kita telah pun meletakkan ayat 1 hingga 3 ini berkaitan dengan al-bayyinah itu sendiri. Jadi apabila kita gabungkan ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 ni, Allah nak jelaskan tentang al-bayyinah. Al-bayyinah itu adalah Rasulullah SAW dan ada kaitan juga dengan Al-Quranul Karim yang berbentuk lembaran suci. Dan al-bayyinah inilah yang fungsinya untuk mengubah pegangan kepercayaan agama yang ada pada orang-orang kafir. Seperti mana pada ayat yang pertama. Ayat pertama menjelaskan al-bayyinah inilah yang dinanti-nantikan, yang ia fungsinya untuk mengubah cara beragama, cara hidup orang-orang yang kafir, yang terdiri daripada Ahlul Kitab, Yahudi, Nasrani dan termasuk Al-Musyrikin. Ayat yang keempat yang memang sepatutnya kita bincangkan pada petang ini, ayat yang keempat, tapi saya ulang semula apa yang telah kita pelajari pada siri yang pertama kerana ia membantu kita mengingatkan kembali apa yang telah kita pelajari pada siri yang pertama. Jadi ayat yang keempat ni adalah ayat yang Allah menerangkan apakah yang telah terjadi kepada orang-orang kafir setelah datangnya al-bayyinah. Sedangkan al-bayyinah itu
adalah qayyimah, membawa kepada jalan yang lurus. Okay, jadi apakah yang terjadi ataupun apakah reaksi, apakah tindakan orang-orang yang kafir ini setelah Allah mendatangkan al-bayyinah? Maka ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Dan orang yang pernah diberikan kitab. Okay, orang yang diberikan kitab maknanya merujuk kepada kitab Taurat yang pernah diberikan kepada orang Yahudi. Kitab Injil pernah diberikan kepada orang Nasrani. Jadi Allah mengatakan, dan orang yang diberikan kitab, maknanya ahlul kitab, wama tafarraqa, tidaklah mereka ini berpecah belah. Maknanya sebelum ini ahlul kitab ni mereka bersatu. Mereka menanti-nantikan akan kedatangan al-bayyinah. Mereka tahu dalam kitab-kitab mereka bahawa al-bayyinah ini iaitu Rasul, namanya Ahmad, Rasul yang termaktub dalam kitab-kitab Taurat, dalam kitab-kitab Injil. Rasul ni cirinya macam mana, Rasul akhir zaman ni. Maka mereka ini bersatu menanti. Mana al-bayyinah ini? Tetapi ayat 4 mengatakan, setelah al-bayyinah tu datang, yang sebelum ini, mereka ini tidak berpecah belah. Tetapi apabila al-bayyinah itu datang, kata Allah, illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Allah kata, mereka ni ahlul kitab tidak berpecah belah, melainkan setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Al-bayyinah ni diterjemahkan di sini adalah bukti yang jelas lagi nyata. So ayat yang keempat ni telah memberitahu bahawasanya al-bayyinah tu telah pun datang. Telah pun Allah hantar kepada orang-orang yang kafir seperti Yahudi dan Nasrani. Inilah bukti bahawa al-bayyinah itu telah datang. Tetapi setelah al-bayyinah ini datang, Allah menghantar Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ahlul kitab ini mereka telah terpecah kepada beberapa golongan. Sedangkan sebelum datang al-bayyinah, mereka tidak berpecah belah. Mereka menantikan al-bayyinah itu datang. Okay. Kenapa dalam ayat yang keempat ni Allah tidak menyebutkan al-musyrikin? Kenapa Allah tidak menyebutkan al-musyrikin? Sedangkan ayat pertama Allah menyebut perkataan wal musyrikin. Tetapi ayat 4 kenapa hanya fokus kepada ahlul kitab? Kerana kita sedia maklum bahawa ahlul kitab ni mereka pernah diberikan kitab-kitab. Maknanya mereka ini sepatutnya lagi cepat, lagi mudah untuk menerima, beriman kepada al-bayyinah. Sepatutnya mereka senanglah nak terima al-bayyinah tu. Sebab sebelum al-bayyinah itu sampai, sebelum Rasulullah ini diutuskan, mereka dah tahu dah latar belakang Rasul ini, sifat dia apa. Dan sepatutnya mereka lagi mudahlah untuk menerima
Al-Bayyinah itu, beriman kepada Al-Bayyinah. Tetapi sebaliknya telah berlaku, mereka telah pun berpecah belah. Berpecah belah di sini, kalau kita tengok kepada ringkasannya, berpecah belah di sini merujuk kepada ada di kalangan ahli kitab yang dia beriman kepada Al-Bayyinah. Ada di kalangan di kalangan ahlul kitab, di kalangan Nasrani yang beriman kepada Al-Bayyinah, ada yang tak beriman kepada Al-Bayyinah. Itu dipanggil berpecah. Wama tafarraqa. Mereka berpecah. Okey. Contoh, okey, kalau kita nak tengok siapa contoh ahlul kitab di kalangan Yahudi yang mereka beriman kepada Al-Bayyinah. Contohnya macam sahabat yang bernama Abdu ibnu Salam, iaitu Abdu bin Salam ibnu Salam. Dia Yahudi di kalangan Ahlul Kitab, tetapi apabila Rasulullah datang membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka dia beriman, dia terima. Tapi kawan-kawannya yang lain ada yang tak beriman. Macam tu juga macam orang Nasrani. Ada orang Nasrani yang dia beriman kepada Al-Bayyinah. Contohnya macam Raja Habsyah, iaitu An-Najashi. Kita selalu dengar nama An-Najashi. An-Najashi ni, dia adalah seorang raja yang memerintah negara Habsyah ketika itu yang berfahaman Nasrani. Tetapi setelah Rasulullah itu diutuskan dengan diberitahu dengan surat-surat yang dihantar kepada An-Najashi, maka An-Najashi beriman kepada Al-Bayyinah. Sebab itu asal usul datangnya salat sunat ghaib. Kita ada dengarkan salat sunat ghaib ni sebenarnya ia berpunca daripada kematian An-Najashi. Nabi mengetahui melalui wahyu An-Najashi ni sebenarnya dia telah memeluk agama Islam. Tapi Nabi berada jauh dengan negara Habsyah. Sebab itu Nabi memerintahkan buat solat sunat ghaib. Ini menunjukkan bahawasanya ada di kalangan ahli kitab yang dia beriman dan ada di kalangan ahli kitab yang tak beriman. Maka tak beriman dengan beriman inilah yang dimaksudkan dengan wama tafarraqal ladzina utul kitab. Okay, sepatutnya semua ahlul kitab, Yahudi ke, Nasrani ke, mereka beriman dengan Al-Bayyinah tu sebab mereka telah ketahui Al-Bayyinah itu, Rasul itu, cirinya macam mana dalam kitab-kitab mereka. Sebab itu disebutkan mereka sahaja pada ayat yang keempat ni, tak disebutkan Al-Musyrikin. Okay, kalau kita baca dalam tafsiran yang dibuat oleh Al-Imam Ibnu Kathir. Ibnu Kathir ketika dia mengulas ayat 4 ni, Al-Imam Ibnu Kathir mengatakan, dia kata yang dimaksudkan dengan ayat yang keempat ni adalah orang yang menerima kitab-kitab yang diturunkan kepada umat-umat sebelum kita, di mana setelah Allah memberikan hujah, Allah mendatangkan bukti kepada mereka, mereka malah berpecah belah dan berselisih mengenai apa yang dikehendaki oleh Allah
dari kitab-kitab mereka. Ibnu Katsir kata apa? Mereka terpecah kepada banyak kumpulan. Jadi pecahan yang besar, ada beriman, ada tak beriman. Okey. Al-Imam Ibnu Katsir dia bawa satu contoh ayat dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 89. Menunjukkan bahawa tentang Allah mengatakan, kalau kita baca dekat sini pada ayat nombor 89 tu, Allah mengatakan walamma ja'ahum kitabum min indillahi, dan ketika datang kepada mereka ni siapa? Ahlul kitab. Dan ketika datang kepada mereka sebuah kitab daripada Allah. Sebuah kitab dari Allah tu, kalau kita baca ayat nombor 3 tadi, ayat nombor 2 tu, itu suhufan mutahharah lah. Okay. So apabila datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah, yang kitab tu iaitu Al-Quran, dia mengesahkan, membenarkan apa yang ada pada mereka. Maksudnya Al-Quran ni dia mengesahkan maklumat yang ada dalam kitab Taurat yang ada pada mereka. Okey. Padahal sebelum turunnya Al-Quran itu, mereka sentiasa minta pertolongan kepada Allah ke atas kaum kafir musyrikin. Maksudnya Ahlul Kitab ni, mereka ini menunggu-nunggu akan kedatangan Nabi SAW. Dan dengan ciri-ciri dia, sebab dia tahu Nabi ni seorang rasul yang mempunyai sifat amar ma'ruf nahi munkar ke contohnya kan. So mereka tunggu. Tetapi kata Allah, setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia tahu kebenarannya. Allah kata falamma ja'ahum ma 'arafu. Tapi setelah datang apa? Datang kepada mereka Al-Quran, datang kepada mereka Nabi SAW, Nabi Muhammad ni, mereka mengingkarinya, kafaru bi. Mereka mengingkarinya. Sedangkan sebelum ni mereka menanti-nanti. Tapi setelah mereka melihat depan mata mereka, oh, Muhammad ini ya, rupa-rupanya Al-Bayyinah tu, yang ditunggu-tunggu tu. Sedangkan mereka kenal Nabi Muhammad ni. Seperti mana kita pernah sebut sebelum ini dalam ayat Al-Quran yang kita tahu kan, Allah menyebut bahawa ahli kitab ni, mereka kenal Nabi Muhammad ni seperti mana mereka pernah mengenal anak-anak mereka. Maknanya tak ada sanksi lagi dah. Tak boleh, maksudnya tak ada lagi maknanya tak boleh disangsikan lagi lah bahawa memang inilah insan yang dinyatakan dalam kitab-kitab mereka. Tapi apabila Allah hantar sampai pada mereka, mereka mengingkarinya. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala kata kepada mereka ni, fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah menimpa orang yang kafir itu. Jadi dekat sini terbukti bahawasanya mereka kenal, mereka dah nampak, dah datang dah Al-Bayyinah itu kepada mereka. Tetapi mereka mengingkari akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesailah ayat yang keempat. Ayat yang keempat kita dah jelas. Okay. Ayat yang kelima ni, ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, okey, kalau ayat 4 tadi kita tahu ada yang beriman, ada yang tak beriman. Maksudnya mereka telah berpecah.
Ada yang menerima Nabi Muhammad, ada yang menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ayat yang kelima ni ayat yang nak terang bagaimana. Ayat kelima ni ayat yang Allah menyatakan bahawasanya mereka ni sebenarnya tak patut pun tidak menerima Nabi SAW. Maksudnya, ayat yang kelima ni memberitahu kepada mereka bahawa mereka menolak Nabi Muhammad ni sebenarnya tak ada alasan pun. Maksudnya mereka tak patut pun menolak Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kerana dalam kitab seperti Taurat, seperti Injil, mengandungi maklumat yang sama seperti mana maklumat yang ada di dalam Al-Quran. Maknanya, Nabi SAW ni apabila dia membacakan ayat-ayat Al-Quran, isi kandungan ayat Quran tu sama maklumatnya macam dalam kitab Taurat dan Injil. Membawa maksud Al-Quran yang Nabi bacakan bukan mengajar benda yang berbeza dengan apa yang pernah mereka jumpa, mereka baca dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi kalau kita nak tahu apakah ajaran yang ada dalam kitab Taurat Injil itu sama macam Al-Quran, maka ayat 5 ni memberikan contoh-contohnya. Maka Allah mengatakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Nombor 1, Allah mengatakan, padahal mereka tidak disuruh, tidak diperintahkan dalam apa? Melalui ayat-ayat Quran itu. Padahal mereka tidak disuruh, tidak diperintahkan, melainkan mereka diperintahkan supaya liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sembahlah Allah, beribadatlah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Dalam bahasa yang mudah, beribadat kepada Allah dengan tulus ikhlas semata-mata kerana Allah. Maknanya, jangan syirikkan Allah dalam beribadat. Dalam kitab Taurat, ada perintah yang sama supaya menyembah Allah, jangan syirik. Dalam kitab Injil, ada maklumat yang sama, memerintahkan benda yang sama. Jangan syirikkan Allah, beribadat hanya kepada Allah. Apa yang Nabi Muhammad sampaikan, benda yang sama dalam kitab-kitab mereka. Kenapa mereka tidak mahu juga beriman? Okay. Yang kedua, kalau kita baca pada ayat ni, Allah menyebutkan apabila mereka tidak mensyirikkan Allah, mereka mengikhlaskan ibadat hanya kepada Allah, itulah mereka termasuk di dalam hunafa. Apa maksud hunafa? Okey, hunafa bermaksud, kalau kita baca dekat huraian dia, hunafa bermaksud yang melepaskan diri dari sebarang kemusyrikan. Okay. Hunafa juga dalam Tafsir Al-Munir menyebutkan orang-orang yang berpaling dari kebatilan dan keyakinan-keyakinan yang sesat. Maknanya hunafa
Khunafa ni maksudnya adalah manusia yang dia menjauhkan diri daripada kesyirikan. Mereka pergi kepada ketauhidan. Jadi apakah bentuk ibadat yang termasuk di dalam hunafa? Ialah liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi Allah ni, dia mengatakan, kalau kita baca dekat tafsiran ayat, ya, dekat tafsir Al-Munir, wa ma umiru tu maksudnya, mereka tidak diperintahkan dalam kitab-kitab mereka seperti Taurat dan Injil. Maknanya, apa yang Nabi SAW sampaikan kepada mereka itu adalah perintah yang sama. Ada dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil mereka. Perintah yang sama tu apa? Jadilah orang yang hunafa. Orang-orang yang berada pada jalan yang lurus. Orang-orang yang pergi mentauhidkan Allah. Bentuknya macam mana? Ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kan? Perkara yang kedua yang ada dalam kitab mereka, iaitu wa yuqimus salah, mendirikan salat. Jadi apa yang Rasulullah perintahkan kepada mereka di dalam ayat Quran itu sama juga dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, ada perintah solat. Jadi bukan Nabi bawa agama yang baru. Bukan bawa ajaran yang pelik-pelik. Sama maklumat tu dalam kitab Taurat dan Injil. Satu lagi, wa yu'tuz zakah, dan memberi zakat. Maknanya, apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu mengeluarkan zakat. Samalah perintah memberi zakat yang ada dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Injil. Ibadat yang sama. Kenapa mereka tak nak terima Al-Bayyinah ni? Sedangkan bukan Nabi menyampaikan, memerintahkan ajaran-ajaran yang berbeza. Jauh daripada apa yang mereka ketahui dalam kitab-kitab mereka. Jadi kalau mereka ini beribadat dengan bentuk mengikhlaskan ketaatan hanya untuk Allah, kerana Allah, kalau mereka mendirikan solat, kalau mereka mengeluarkan zakat, Allah mengatakan wadzalika, demikian itulah dinul qayyimah, agama yang benar, agama yang lurus. Ini membawa makna apa yang Nabi Al-Bayyinah tu, Allah hantar Al-Bayyinah itu sebenarnya nak membawa mereka kepada agama yang qayyimah, yang lurus. Agama yang lurus ini adalah ajaran yang sama yang ada dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Okay, jadi saya harap tuan-tuan jelas tentang apa ayat yang ke-5 ni. Jadi tak patut pun ada orang yang tak nak beriman kepada Al-Bayyinah. Okey. Saya menjelaskan perkara ini berulang kali kerana nanti kita akan jumpa sekejap lagi ayat Allah menggelarkan mereka Ahlul Kitab ni, termasuk musyrikin ni, dengan satu gelaran yang sangat teruk. Bukan sekadar keras kepala ke, bukan sekadar dipanggil sombong ke, tapi ada satu gelaran yang sangat teruk yang Allah telah labelkan, Allah telah gelarkan mereka-mereka yang tafarraqu tu, yang telah berpecah, yang tak beriman, sedangkan mereka tahu apa yang Nabi sampaikan itu sama seperti mana nabi-nabi mereka yang sebelum ini, kitab-kitab yang ada pada mereka. Okay, jelas tuan-tuan perempuan? Okey. Dalam ayat yang kelima ni, kalau kita perhalusi
sedikit lagi kita akan dapati ibadat-ibadat yang ada di dalam Al-Quran ini sebenarnya adalah ibadat yang disebutkan ibadat yang besar, seperti solat. Kan? Solat ni merupakan ibadah antara kita dengan Allah. Ibadah melibatkan anggota tubuh badan. Begitu juga dengan zakat. Zakat adalah ibadah yang melibatkan dengan hubungan sesama manusia, yang melibatkan harta. Jadi agama-agama dulu membawa ajaran yang sama. Ibadah kena ikhlas mata-mata kerana Allah, jangan syirikkan Allah. Kalau dalam kitab-kitab dulu kena solat, dalam kitab-kitab dulu kena keluarkan zakat. Cuma mungkin ada perbezaan dari sudut berapa waktu solat, mungkin perbezaan dari sudut berapa kadar untuk dikeluarkan zakat. Tapi bukanlah agama ajaran yang membawa kepada keburukan, tapi bawa kebaikan. Mentauhidkan Allah dan ibadat, bawa kebaikan. Mendirikan solat, ada banyak faedah. Memberi zakat, ada banyak faedah. Itu dipanggil agama yang qayyimah, agama yang mustaqimah. Selesai untuk ayat yang kelima. Jadi kita masuk kepada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, ayat yang Allah nak menerangkan, nota ni insya-Allah nanti saya akan beri kepada tuan-tuan dan puan. Saya bagi jalan nota lama ni nanti kita rujuk. Okey. Ayat yang ke-6 adalah ayat yang Allah Ta'ala menerangkan apakah balasan yang patut diberikan kepada sesiapa yang telah sampai kepadanya al-bayyinah, dia tolak al-bayyinah itu, dia berpaling daripada al-bayyinah itu, maka diterangkan pada ayat yang ke-6. Allah mendahulukan menerangkan manusia yang menolak al-bayyinah itu terlebih dahulu. Jadi ayat nombor 6, Allah mengatakan dengan membuat penegasan. Allah kata inna, sesungguhnya alladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, orang yang telah menjadi kafir daripada ahlul kitab dan orang yang musyrik, fi nari jahannam, akan ditempatkan mereka di dalam neraka, iaitu nama neraka itu adalah Jahannam. Apabila kita sebut Jahannam, Jahannam dia dikaitkan dengan kedalaman. Kalau sebut Jahannam, neraka Jahannam, Jahannam itu adalah neraka, tapi dia nama lain bagi neraka. Kadang-kadang Allah guna sa'ir, neraka sa'ir. Kadang-kadang Allah guna Jahannam. Kalau Allah guna Jahannam, maknanya neraka itu merujuk kepada kedalaman dasarnya. Itulah Jahannam. Kalau Allah guna sa'ir, dia merujuk kepada tahap kepanasan api. Tapi kalau guna Jahannam, merujuk kepada sifat neraka dari sudut kedalaman dasar. Jadi Allah membuat penegasan. Orang-orang yang telah kafir, orang yang telah kafir berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan al-bayyinah tadi. Mereka tolak al-bayyinah tadi. Mereka telah menjadi kafir. Sama ada mereka itu ahlul kitab ke, mereka itu penyembah patung dan berhala musyrikin ke, mereka akan ditempatkan di dalam Jahannam. Dia punya dalam tu, dalam neraka yang dalam, sedalam-dalamnya itu. Lepas tu pula mereka berada di dalam Jahannam itu khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka itu. Lepas tu Allah menggelarkan mereka,
ulaika, mereka itulah, hum syarrul bariyah, mereka dia sebenarnya kalau ikut terjemahan harfiah kita kena terjemah mereka. Dia ada dua mereka sebenarnya kalau terjemah harfiah lah. Mereka. Tapi dekat terjemahan kita terjemah mereka tu sekali je lah. Tapi kalau kita baca ayat Quran ni, ulaika, mereka itulah, hum, mereka itu. Kenapa dia ulang mereka? Allah nak membuat pengkhususan. Maksudnya Allah nak kata orang yang macam ni, seperti mereka ini, syarrul bariyah, sejahat bariyah, sejahat-jahat makhluk. Tuan-tuan, ini yang saya nak terangkan tadi tu. Kan? Mereka yang menolak al-bayyinah datang kepada mereka. Allah Ta'ala menggelarkan mereka ini syarrul bariyah, sejahat-jahat makhluk. Sejahat-jahat makhluk tu maksudnya makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah adakan. Maksudnya dalam banyak-banyak makhluk yang Allah cipta, yang Allah pernah wujudkan, yang paling jahat siapa? Yang paling jahat adalah orang kafir. Orang kafir yang mana? Yang mereka pernah mengetahui kebenaran, dengan mereka pernah dapat kitab-kitab, dan juga penyembah-penyembah berhala. Kita telah sebutkan bahawa orang Arab ini, musyrikin Mekah ni, mereka kenal Nabi Muhammad, tapi mereka tolak. Kalau siapa yang mengikuti tadabbur surah Al-Furqan pagi tadi, kita telah menemui macam-macam alasan yang digunakan oleh orang Arab musyrikin Mekah untuk menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang macam inilah Allah mengatakan dia adalah seburuk-buruk makhluk. Kalau kita baca dalam ayat lain, ni kita ambil ayat lain, Allah menyebut dalam surah Al-Anfal ayat nombor 55, Allah mengatakan inna syarrad dawab indallah. Allah kata sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk di sisi Allah ialah orang yang kafir. Kalau kita gabungkan ayat yang ke-6 Al-Bayyinah dengan ayat yang ke-55 surah Al-Anfal, jadi orang-orang yang telah kafir ni, mereka adalah makhluk bergerak yang mempunyai nyawa yang paling buruk, seburuk-buruk makhluk bergerak yang bernyawa. Tuan-tuan, kalau kita kata mereka ni binatang, orang marah. Orang kata kita binatang kan, marah kita. Tapi sebenarnya lebih lagi daripada binatang, seburuk-buruk makhluk. Kalau kita kata, kalau kita tengok haiwan yang buruk, kita kata buruknya, sebenarnya orang-orang yang kafir ni tak sedar bahawa mereka itulah sebenarnya seburuk-buruk makhluk. Kenapa tuan-tuan mereka dipanggil seburuk-buruk makhluk? Kerana macam kita sebut tadilah, ya, mereka ni menolak al-bayyinah. Mereka menolak, mereka tahu letak al-bayyinah tapi mereka tolak. Mereka menolak isi ajaran Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW. Sedangkan isi ajaran Al-Quran itu bawa kebaikan kepada mereka. Seperti kita sebut tadi itulah, ya, tidak mensyirikkan Allah, solat, dan juga mengeluarkan zakat. Kita baca pada ayat yang ke-7. Jadi kalau kita baca pada ayat yang ke-7 pula,
Ayat ketujuh ni Allah menyebutkan lawan kepada seburuk-buruk makhluk. Inilah pendekatan yang selalu Allah gunakan di dalam Al-Quran. Allah apabila menyebut ada makhluk yang kafir, Allah akan menyebutkan ada yang beriman. Kalau Allah sebut tentang neraka, Allah akan sebut tentang syurga. Itulah pendekatan yang Allah gunakan. Supaya apabila kita membaca manusia-manusia yang diancam dengan neraka ni, dia akan menimbulkan perasaan yang khauf, yang takut pada diri kita. Apabila kita membaca golongan yang mendapat balasan syurga pula, dia akan menimbulkan perasaan ar-raja, harap kita kepada Allah. Jadi kita selalu jumpa tu baca ayat Quran kan. Kadang-kadang sebut balasan baik, menambah harapan pada kita. Baca pula ancaman buruk, kita rasa takut pula. So kita selalu dibawa bersama perasaan takut, harap. Khauf, roja. Takut, harap. Takut dan harap rahmat Tuhan. Jadi ayat yang ketujuh, Allah mengatakan manusia yang kafir itu ada yang beriman. Innal ladina amanu. Sesungguhnya orang yang beriman, yang telah beriman. Beriman kepada apa? Beriman kepada al-bayyinah itu. Mereka ini bukan sekadar beriman. Wa'amilus salihat. Mereka juga membuktikan iman mereka dengan buat amal, tapi amal tu adalah amal yang soleh. Amal yang soleh, contoh dia apa? Contoh amal yang soleh. Merujuk kepada ayat di dalamnya. Apa amal soleh tu? Amal soleh tu kembali kepada ayat yang kita baca tadilah. Apa amal soleh tadi tu? Amal soleh tadi tu seperti tidak mensyirikkan Allah, solat, menunaikan zakat. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya orang yang beriman dan dia beramal soleh. Ulaika, mereka itulah mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik makhluk yang pernah Allah ciptakan adalah yang beriman dan dia melakukan amal-amal salah. Dia panggil sebaik-baik makhluk. Okay, jelas bagi ayat yang ketujuh. Menunjukkan bahawasanya kalau ada ahlul kitab yang dia beriman kepada Allah, dia buat amal soleh, dia termasuklah ayat yang ketujuh. Seperti mana yang kita sebut tadi tentang An-Najashi, Abdullah bin Salam yang telah menerima keislaman yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan kita tutup ayat yang terakhir sekali, ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-8 ni ayat yang melanjutkan lagi menerangkan tentang orang yang beriman dan dia buat amal soleh tadi. Sebab ayat yang ke-8 tidak menyebutkan balasan apa yang diterima kalau dia beriman dengan dan dia buat amal soleh. Kalau ayat nombor 6 tadi, kita jumpa Allah mengata balasan dia apa? Balasan bagi orang yang kafir itu adalah nar jahannam. Tapi kalau orang beriman pula, apa yang Allah Ta'ala nak menyebutkan balasan bagi mereka? Balasan itu dinyatakan oleh Allah pada ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-8. Allah mengatakan jazaa'uhum 'inda rabbihim, balasan mereka di sisi Rabb mereka
Allah sebut dulu balasan untuk mereka. Di sisi Rabb mereka ialah jannatu adnin. Syurga Aden. Okey. Siapa yang mengikuti kelas syurga, kita telah terangkan. Adnin dekat sini bermaksud al-iqamah, merujuk kepada tempat tinggal. Jadi jannatun, syurga, adnin maksudnya syurga yang menjadi tempat kediaman. Allah sediakan untuk mereka syurga Aden, maksudnya syurga yang dijadikan tempat kediaman, tempat tinggal, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Di bawahnya tu, di bawah istana, di bawah rumah mereka, di bawah tempat-tempat tinggal mereka ini ada beberapa sungai. Lepas tu mereka ini khalidina fiha, mereka kekal di dalam syurga itu yang mengalir di bawahnya beberapa sungai buat selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Lepas tu apa lagi balasan yang Allah nak beri kepada mereka? Radiyallahu anhum. Allah redha akan mereka. Allah redha akan mereka. Apa maksud dia? Allah redha akan mereka maknanya Allah redha kepada orang yang telah beriman dan orang yang telah buat amal soleh lah. Pada ayat yang ke-7 tadi. Kenapa Allah redha akan mereka? Kerana Allah redha mereka telah beriman. Mereka telah buat amal soleh. Mereka ikut apakah ajaran yang ada di dalam suhufan mutahharah tu. Okey, kalau Allah dah redha, Allah redha ni disebabkan ketaatan mereka, maka apa lagi maksud Allah redha akan mereka ni? Kalau kita baca dalam tafsiran Ibnu Katsir mengatakan keredaannya ke atas mereka lebih tinggi daripada nikmat yang diberikan kepada mereka. Okey. Kalau kita pernah mengikuti tajuk syurga, kita telah terangkan bahawasanya redha Allah ini adalah pemberian yang lebih tinggi daripada dapat nikmat di dalam syurga. Ini telah pun kita terangkan pada kuliah yang lalu. Jadi radhiyallahu anhum membawa maksud kenapa Allah radhiyallahu anhu, kenapa Allah redha ke atas mereka, kena ambil ayat nombor 7, iaitu mereka telah beriman, mereka telah buat amal soleh. Apabila Allah redha ke atas mereka, membawa maksud mereka mendapat nikmat yang tertinggi daripada nikmat-nikmat lain yang ada di dalam syurga. Kemudian Allah mengatakan waradu anhu, dan mereka yang Allah bagi redha dia tu, yang dapat syurga mengalir di bawahnya beberapa sungai ni, mereka pun redha terhadap Allah. Mereka redha terhadap Allah ni maksudnya apa? Kalau kita baca dekat tafsiran ayat, kerana kata Ibnu Katsir, mereka redha ke atas Allah ni maksudnya dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka berupa anugerah yang sangat luas, yang sangat banyak. Maknanya orang yang masuk syurga ni kekal di dalam syurga, apa dia dapat nikmat, mereka akan sangat berpuas hati. Tak ada yang mereka tak puas hati. Itulah maksudnya mereka redha tentang Allah. Mula-mula Allah nak bagikan keredaannya kepada penghuni syurga. Dan penghuni syurga itu sudah pasti akan merasa puas, merasa redha dengan segala nikmat pemberian yang Allah berikan kepada mereka. Tambah-tambah lagi
dapat redha Allah. Jadi ditutup ayat yang ke-8 ini, Allah mengatakan dzalika. Demikian itulah, demikian itu, dzalika sebenarnya merujuk kepada siapa? Merujuk kepada orang yang beriman, merujuk kepada orang yang buat amal soleh. Orang yang dia beriman, dia buat amal soleh ni sebenarnya mereka ini mempunyai sifat apa? Liman khoshiya rabbah, iaitu orang yang khoshiya, iaitu orang yang takut kepada Allah, kepada Rabb-Nya. Kenapa? Apa bukti mereka takut kepada Rabb-Nya? Itulah yang kita sebut tadi. Mereka takut kepada Rabb-Nya, mereka buktikan dengan mereka beriman, mereka buktikan dengan mereka buat amal soleh, seperti mana mereka solat, mereka keluarkan zakat. Itu di antara tanda mereka takut kepada Rabb-Nya. Maknanya mereka memenuhi perintah, mereka meninggalkan larangan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka tamatlah kita tadabbur secara ringkas untuk suratul Bayyinah. Jadi apakah teladan yang boleh kita ambil 8 ayat ini, terus kita masuk kepada teladan dia. Okey. Ayat 8 ayat ini antara ibrahnya, faedahnya, kita dapat mengetahui begini. Kita dapat belajar kitab-kitab yang terdahulu tau. InsyaAllah nanti saya akan buat beberapa siri kita nak belajar kitab Taurat. Kalau kita nak belajar kitab Taurat, nanti kita belajar menggunakan Al-Quran. Maksudnya Al-Quran menceritakan kepada kita apa itu kitab. Nanti kita akan belajar. Saya tengah cari waktu nak susun, nak belajar tentang kitab Taurat. Okey, antaranya kita dah jumpa dalam surah Al-Bayyinah. Kalau orang tanya, kitab Taurat tu ada ajaran yang apa? Apa bentuk ajaran ni? Kita dah sebut tadi pada ayat yang wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin tadi. Okey. Jadi berdasarkan ayat-ayat itu, kita dapat mengambil pengajaran di sini, setiap rasul yang datang, yang Allah hantar kepada orang Yahudi ke, kepada orang Nasrani ke, sebenarnya datang semua membawa agama Islam. Agama Islam tu maksudnya apa? Agama yang mengajar kepada tunduk, berserah diri kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kenapa kita kata setiap utusan Allah datang membawa ajaran agama Islam? Sebab ingat tak kita sebut tadi, kan dalam kitab-kitab terdahulu membawa benda ajaran yang sama. Ini menunjukkan bahawa Allah hantar Nabi Musa, Allah hantar Nabi Isa adalah membawa misi yang sama, iaitu agama Islam yang merujuk kepada agama yang mengajar kepada tunduk kepada Allah, berserah diri kepada Allah, tunaikan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Yang kedua, kita dapat belajar di sini bahawa keikhlasan beribadat kepada Allah adalah inti utama daripada perkara akidah. Perkara akidah sebab kita sebut tadi kan hunafa tadi, maknanya tidak mensyirikkan Allah dalam pengibadahan merupakan inti utama dalam perkara akidah. Kalau tanya, apa perkara akidah yang utama? Iaitu mentauhidkan Allah dalam ibadat. Dan perkara ini ada pada setiap risalah. Risalah ni maksudnya ada pada setiap rasul yang diutuskan oleh Allah. Mereka membawa misi yang sama. Iaitu apa? Mengajak umat supaya mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Yang ketiga, kita dapat belajar kewajipan niat
dalam beribadat kepada Allah. Kewajipan niat tadi tu yang وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ. Menunjukkan kepada kita, kalau kita nak buat mana-mana ibadah, tidak diperintahkan liya'budu, beribadat tu, maksudnya kita kena jaga niat kita. So niat kita kalau buat ibadat adalah apa? Mukhlisina lahuddin. Iaitu kita mesti niat semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dapat belajar juga di sini, solat dan zakat merupakan perkara yang terpenting dalam agama yang mesti kita kena tunaikan. Bukan sekadar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja, tapi orang Yahudi pun ada juga serta salat dan zakat, tak boleh dipisahkan. Okay. Kemudian kita dapat belajar juga, seburuk-buruk manusia adalah yang mengetahui sesuatu yang benar tapi dia menolak. Seburuk-buruk manusia. Okay. Kemudian kita dapat belajar juga, Allah tidak menerima agama melainkan agama itu mesti Islam setelah diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia, kan kita baca ayat tu kan Allah bagi tahu mereka ni menanti-nanti al-bayyinah datang. Jadi Rasulullah datang, dia membawa agama Islam. Jadi siapa-siapa yang telah dihantar Rasulullah, mereka tak boleh lagi nak beragama dengan agama Yahudi ke, agama Nasrani ke, mereka tak boleh. Sebab setelah dihantarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang meninggal, iaitu dia mati di atas agama selain Islam, maka ia dimasukkan ke dalam naru jahannam. Dia akan masuk dalam neraka jahannam buat selama-lamanya. Okay. Kemudian kita dapat belajar balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Dan buat amal soleh ni adalah syurga yang menjadi tempat tinggal yang diidam-idamkan. Sebab kalau orang masuk syurga ni, selama-lamanya dia tak akan mahu keluar daripada syurga. Jadi nak dapat tempat tu, kita kena beriman dengan sebenar iman dan buat amal soleh. Kemudian kita dapat belajar juga di sini, takut kepada Allah adalah jalan menuju kemenangan dan keselamatan. Sebab ayat terakhir tadi Allah sebut tentang zalika liman khashiya rabbah. Demikian itu adalah bagi sesiapa yang takut benar-benar kepada Rabb-Nya. Dan kita tutup dengan tajuk, macam mana kita nak beriman dengan Nabi SAW, yang Nabi itu ia adalah al-bayyinah. Jadi ini juga menjadi perincian kepada tajuk macam mana nak beriman. Sebab kita tahu kita kena beriman. Jadi nak beriman kepada Rasul ni bagaimana? Nombor satu, kita kena membenarkan apa-apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Yang kedua, kita kena mentaati apa sahaja yang baginda sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Yang ketiga, kita kena menjauhkan diri kita dari apa sahaja yang dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, kita tidaklah melakukan mana-mana ibadah kepada Allah melainkan dengan cara yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat belajar juga tentang pembahagian manusia yang bahagia,
manusia yang derita di hari akhirat. Jadi moga-moga tadabbur ringkas yang kita pelajari dalam 2 siri ini dapat memberikan kita kefahaman yang lebih jitu, kefahaman yang lebih jelas tentang tafsiran bagi ayat surah Al-Bayyinah. Jadi surah Al-Bayyinah ini telah membuktikan bahawa tiada lagi alasan, tiada lagi sebab yang boleh menafikan akan Al-Bayyinah. Allah telah menghantar Rasul, Allah telah menurunkan Al-Quran kepada kita yang menjadi bukti bahawasanya tiada lagi alasan untuk mengatakan kami tidak pernah didatangi oleh mana-mana Rasul dan kami tidak pernah mendengar mana-mana ayat Quran yang dibacakan. Moga-moga kita dapat manfaat, iman kita semakin bertambah, kita semakin nak menyempurnakan lagi cara kita beribadat kepada Allah, cara kita berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ada sebarang persoalan, pertanyaan. Hari Khamis akan datang, kita akan mempelajari tadabbur surah An-Nasr, idza jaa nasrullah. Surah yang terakhir bagi modul 22 surah pendek. Jadi kita akan belajar hari Khamis surah idza jaa nasrullah wal fath. Okay, saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan nota surah Al-Bayyinah dan juga surah Al-Masad. Saya dah bagikan surah Al-Masad, Al-Bayyinah belum lagi, insya-Allah. Nanti saya akan membuat pengedaran nota seperti mana saya paparkan di Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita tangguhkan? Tuan-tuan dan puan-puan, ada perkongsian, ada penambahan maklumat, silakan. Kalau tidak ada, kita berhenti sekadar ini. Kita jumpa insya-Allah sekali lagi pada hari Khamis yang akan datang dengan surah yang baru. Jadi kita ucapkan jazakumullahu khaira kepada penganjur majlis ilmu kita pada petang ini, iaitu Raudhah Zandra. Kita doakan semoga penganjur kita diberikan ganjaran yang baik, Allah memberikan keberkatan, Allah memberikan rahmat. Begitu juga kepada tuan-tuan dan puan semua, saya ucapkan jazakumullahu khaira di atas perkhidmatan tuan-tuan dan puan. Segala pertolongan yang tuan-tuan berikan, sama ada secara langsung dan tidak langsung, hanya Allah yang boleh memberikan ganjaran yang terbaik kepada tuan-tuan dan puan. Salah silap, saya mohon ampun dan maaf. Kalau ada pembetulan yang perlu dibetulkan, mohon diberikan teguran. Jadi kita jumpa insya-Allah sekali lagi pada hari Khamis yang akan datang. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.